أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح جلستنا في هذه الليلة الشريفة المباركة بقراءة سبع المثاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله ثم الحمد لله أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, tetamu Allah dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh dengan keberkatan ini Allah SWT mempertemukan sekali lagi dalam kuliah maghrib selang di antara waktu maghrib dan isyak. Mudah-mudahan waktu ini kita dapat penuhi dengan perkara yang bermanfaat, yang memberikan suatu saham yang baik untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, pada malam ini insya-Allah perbincangan kita pada hadis yang pertama dalam bab sabar. Dalam pertemuan sebelum ni kita telah membincangkan berkenaan dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tajuk, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada setiap diri manusia ini untuk melatih diri menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi apa jua cabaran, apa jua halangan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini merupakan suatu proses pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk umat manusia, semata-mata untuk melihat manusia ini tunduk patuh kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama, bab sabar, ya, pada malam ni insya-Allah hadis yang pertama. Bunyi hadis, wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubiquha rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian zahir dan batin itu sebahagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi neraca. Subhanallah serta alhamdulillah keduanya pula memenuhi apa yang ada di antara langit dengan bumi. Sembahyang sebagai suatu cahaya, sedekah pula sebagai suatu bukti iman. Sabar itu sebagai satu sinaran,
Al-Quran itu sebagai bukti untukmu ataupun atasmu dan setiap manusia di pagi harinya. Lagi ada yang menjual dirinya, yakni memelihara diri daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang membinasakan dirinya sendiri, yakni tidak ingin kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bunyi hadis dan maksud daripada hadis yang disebutkan. Baik. Pertama sekali, secara ringkaslah kita sebut, Abi Malik Al-Haris bin Asim ini seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenar Abi Malik Al-Haris bin Asim ialah Ka'ab. Nama dia Ka'ab bin Asim Al-Ash'ari. Berasal daripada suku ataupun kabilah Al-Ash'ar. Ya. Seorang perawi hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak meriwayatkan hadis daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Abu Malik merupakan suatu gelaran yang Rasulullah kurniakan kepada Al-Haris ataupun Ka'ab bin Asim ini, ya. Jadi Al-Haris ataupun Abu Ka'ab ni merupakan seorang sahabat yang masyhur, ya, seorang sahabat yang masyhur dalam perawi hadis dan dalam meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Pernah menetap di bumi Syam, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Itu cerita dia, ya. Kemudian ketika mana berlakunya proses, ya, periwayatan hadis itu, beliau sempat, ya, dalam 2 ataupun 3 kurun bersama dengan Rasulullah SAW, sehinggalah kepada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dan Ka'ab ini wafat pada tahun ke-18 Hijrah. Maknanya lepas berlaku hijrah Rasulullah SAW, maka 18 tahun lepas pada itu berlakulah peristiwa kewafatan Ka'ab bin Asim Al-Ash'ari ini, ataupun yang dikenali sebagai Abu Malik Al-Haris. Itu cerita dia yang berkenaan dengan seorang sahabat, ya. Jadi sahabat ni terkenallah, ya, dengan riwayat-riwayat hadis daripada Rasulullah. Antara hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Rasulullah, hadis yang kita baca sekarang, ya. Baik. Dalam hadis tersebut disebut, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama, kesucian, yakni zahir dan batin sebahagian daripada iman. Mana kita sebut kesucian ini, kalau sudut luarannya fizikal kita itulah. Nah, kita nakkan kepada tubuh badan yang bersih, pakaian-pakaian yang bersih. Nah, maknanya apa yang berada di sudut luaran kita itu, kebersihan itu, ya. Jadi tuntutan Islam kepada orang-orang Islam ialah untuk menjaga kebersihan. Nah, dia kena ambil perhatian yang sungguh-sungguh, bukan sebagai suatu perkara yang dikatakan kita nak buat, kita buat, kata tak nak buat, kita pun tinggalkan, tidak. Nah, jadi yang pertamanya sudut luaran kita. Kalau kita tengok dari segi sudut pakaian kita, kemas dan sebagainya, maknanya orang yang mementingkan kepada kekemasan diri, orang yang mementingkan kepada kebersihan. Nah, tidaklah kita kata nak hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni dalam keadaan kita berpakaian tidak sesuai ataupun tidak wajar. Tak, kita berpakaian yang elok. Hak tu semua kita nak nampak dari sudut luaran, zahir dia. Dan yang keduanya, kebersihan dari sudut batiniah, hak dalaman kita ni. Nah, suci hati kita, suci minda kita, suci lisan kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang tersebut, kesucian hati ini, maknanya dalam hati kita ini perkara-perkara yang melibatkan kepada iman, perkara yang melibatkan kepada simpati ataupun ihsan di antara satu dengan yang lain. Maknanya masyarakat ni saling hormat menghormati. Tidak ada perasaan hasad dengki, tidak ada perasaan takabur, sombong, riak dan sebagainya di atas muka bumi. Walaupun kita kata, ya, kedudukan kita ini berbeza dengan seseorang yang lain, jadi tidak dikira sebagai suatu yang membeza jauh di antara seseorang dengan seseorang lain. Nah, bila mana hati ini
suci dan tenang, bahawa apabila kita meletakkan segala sesuatu ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang kurniakan kepada kita rezeki. Nah, sama ada ianya banyak ataupun sedikit. Jadi dalam ketulusan hati kita ni, kita positif menyatakan bahawa apa yang berlaku kepada diri aku ni adalah merupakan ketentuan daripada Allah. Sahabat-sahabat yang tidak bernasib baik, jadi kita ada perasaan untuk kita sama-sama membantu, ya, untuk mengelakkan diri kita ini jadi orang yang penting kepada diri sendiri. Kita nak sama-sama dapat kebaikan, nak dapat sama-sama rasa nikmat ni daripada apa yang Allah SWT kurniakan kepada manusia. Tidak ada kita kata nak mendatangkan sebarang perbuatan kita yang menyebabkan runtuhnya institusi kemasyarakatan. Kadang dengan hati kita ni, dia mari negatif, memandang seseorang itu dengan pandangan yang tidak baik. Orang ni tak betul, orang ni tak betul, dan sebagainya, menyebabkan keruntuhan dari sudut institusi kemasyarakatan. Ya, boleh jadi perbalahan, boleh jadi pertelingkahan. Yang hak kita rasa bimbang bukan sehari dua, boleh melibatkan kepada makan tahun pula. Lama mana dah tak tegur dengan sahabat? Ada dekat 10 tahun dah, Ustaz. Kenapa? Saya kecil hati dengan dia. Dah berkecil hati. Jadi dengan kecil hati itu awak simpan dendam. Ya, saya dendam dengan dia. Adalah perkara-perkara yang kita sebut yang menyebabkan apa kata boleh menjatuhkan air muka seseorang, pada ataupun maruah seseorang itu. Jadi jaga-jaga dengan hati kita, jaga dengan lisan kita, jaga dengan minda kita. Hati-hati dalam kita menilai dan membuat sesuatu keputusan, terutama sekali yang melibatkan kehidupan kita di muka bumi ini. Sebab kita tidak boleh nak hidup secara bersendirian. Kita hidup ni kena ada masyarakat. Kita hidup dalam keadaan satu umat, satu jamaah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita pula duduk dalam jamaah Islam, yang sama-sama berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama melafazkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka apa yang disebut sebagai sebahagian daripada iman itu tadi, apabila sucinya hati kita itu daripada pegangan-pegangan ataupun pandangan-pandangan negatif terhadap sesuatu pihak ataupun orang-orang yang lain. Jadi suci luaran kita, suci dalaman kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya sesuatu perkara yang kita kata boleh menjarakkan hubungan di antara satu sama lain. Itu baik, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, ucapan alhamdulillah memenuhi neraca Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lafazkan kalimah alhamdulillah. Bila kita sebut alhamdulillah ini, maknanya dengan lafaz zikir yang kita sebut, segala puji bagi Allah. Maksudnya alhamdulillah itu segala puji bagi Allah SWT memenuhi suatu neraca Allah SWT di akhirat. Ucapan alhamdulillah ini adalah satu ucapan yang bukan sekadar kita hanya ketika mana kita mendapat nikmat daripada Allah SWT, tetapi ucapan yang kita sebut alhamdulillah ini bila mana kita dapat laksanakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ucapan segala puji bagi Allah SWT. Apa dia? Nikmat-nikmat yang kita terima itu kita laksanakan untuk jalan-jalan kebaikan. Kita pergunakan untuk kita membantu mereka yang kurang bernasib baik. Kita sama-sama gunakan alhamdulillah nikmat ataupun alhamdulillah ini dengan kita memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa kekerdilan diri, rasa kita ni tidak mempunyai kehebatan, rasa kita diri ini tidak mempunyai segala sesuatu melainkan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat laksanakan suatu kebaikan
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kehendak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengucapkan lafaz alhamdulillah, bermakna kita telah berjaya melaksanakan suatu kebaikan. Yang inilah yang akan memberatkan timbangan amalan ibadah kita. Daripada kosong amal ibadah hanya dengan kita menyebut dan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillah sahaja, sudah pun boleh memenuhi neraca Allah Subhanahu wa taala. Dan neraca ini neraca diri kita sendiri. Kita bawa balik bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita amal daripada dunia ini. Ketika mana di akhirat tu tak ada dah, amalan-amalan dah tutup dah. Jadi ketika mana kita berada di dunia inilah kita memperbanyakkan zikir-zikir yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pergantungan kita, ikatan kita hanya kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pergunakan segala perkara itu ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kita, ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kepentingan lain, tuan-tuan. Bukan kerana kita nak dapatkan pengaruh, bukan kerana kita nak dapatkan pujian daripada manusia ataupun balasan-balasan yang tertentu. Tetapi kita laksanakan ibadah ini kerana Allah Subhanahu wa taala yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran dan keredaan. Jadi itulah sifat seorang mukmin yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sentiasa nak merubah kehidupan dia, nak merubah keadaan diri dia tu daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik. Nak latih diri, ucapan yang paling mudah alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dah kalau satu kali kita sebut dah memenuhi satu neraca Allah SWT. Sekali kita sebut banyak kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita kira sendiri. Contohnya kita kira malam ni kita dapat menyebut 7 kali lafaz alhamdulillah. Mana 7 neraca lah. 7 neraca Allah SWT berat dengan timbangan amalan itu, amalan kebaikan, maka amalan hak buruk ni jadi ringan lah. Hak beratnya mana? Berat pada amalan kebajikan itu tadi, ya. Hak tu pada lafaz alhamdulillah sahaja. Seterusnya, dan sekiranya seseorang hamba Allah SWT menyebut 2 rangkaian perkataan. Satu disebut subhanallah, dan yang keduanya alhamdulillah. Tadi alhamdulillah saja secara berasingan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua ni kata Rasulullah SAW, bila seseorang manusia ataupun hamba Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan 2 kalimah ini, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, ataupun subhanallah, 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 selesai subhanallah, alhamdulillah, 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 tamla'ani. 2 perkara yang akan dipenuhi. Satunya, dia akan memenuhi neraca Allah SWT, timbangan amalan kita itu. Ataupun yang kedua, tamla'u ma bainas samawati wal ard. Timbangan itu memenuhi bandingannya di antara langit dan bumi. Maknanya memenuhi isi ruang bumi. Langit dengan bumi ni jarak dia jauh. Pengakhiran langit mana? Tak tahu pun kita kat mana pengakhiran langit. Kalau kita tahunya pengakhiran bumi, bumi itu bulat. Kemudian di atas kita ni langit. Jarak dia wallahu alam, jauh macam mana. Jadi sejauh itu yang disebut di antara keluasan langit dengan bumi, seluas itulah yang Allah SWT berikan ganjaran kepada manusia. 2 dah. Sebutan yang mudah je, hak biasa kita sebut subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, kita sebut itu. Sudah pun kita kata memenuhi seisi dunia. Kalau nak bandingkan dengan harta ataupun habuan yang ada dalam dunia ni, maknanya habuan yang ada dalam dunia ni sikit sangat berbanding dengan ganjaran yang Allah SWT sediakan
bagi orang-orang yang sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Ya, tu kelebihan zikir. Dua dah. Dapat dua dah malam ni. Yang seterusnya disebut was-salatu nurun. Solat itu merupakan cahaya. Solat itu merupakan cahaya, yang mana cahaya ini menerangi kehidupan manusia. Disebut dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang kita laksanakan itu merupakan pencegah daripada melakukan kemungkaran dan perkara-perkara kemaksiatan. Daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Maknanya dia dapat menjadi suatu perkara yang menahan diri manusia daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat ni. Solat wajib ada, solat sunat pun ada, mutlak pun ada. Solat wajib hak kita kena laksanakan 5 waktu sehari semalam tu. Jangan tinggal, jangan remeh-remehkan. Jangan pula kita nak minta diskaun dengan Allah SWT. Payah sangat nak buat 5 waktu sehari semalam ni, ya Allah. Lepas tu nak buat macam mana? 1 waktu sudahlah. Minta 1 waktu je. Lepas tu waktu mana yang kamu nak? Saya suka waktu maghrib saja. Dan yang lain saya tak nak, saya tak minat. Gitu. Jangan sampai manusia jadi manusia yang demikian. Sebab baginda Rasulullah SAW sendiri malu nak bertemu dengan Allah SWT untuk sekian kalinya. Selepas mana Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan daripada 50 waktu, 9 kali Nabi naik ke atas bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurangkan 5 waktu setiap kali naik. Mana tolak dah 45 waktu. Tinggal 5 lagi dah. Nak turun ke bumi, bertemu lagi dengan Rasul yang berada di aras itu, berada di langit yang pertama tu. Dia kata, "Hei Muhammad, apakah umat kamu ni akan mampu untuk laksanakan solat 5 waktu sehari semalam ini? Maka naiklah kamu bertemu dengan Allah, minta lagi supaya dikurangkan." Apa kata Rasulullah? Kalau aku naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kurangkan lagi 5 waktu. Maka apa lagi dah? Hak kita kata sebagai bukti balasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memurniakan Islam dan iman kepada kita. Apa lagi yang ada? Apa lagi yang kita boleh perbuat selain daripada solat? Jadi solat yang Allah SWT suruh kita buat ini merupakan perkara pertama sebelum daripada perkara-perkara yang lain. Ini tunjang dan asas dalam kehidupan kita. Selepas mana seseorang itu mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang terkandung dalam rukun Islam itu, apa perkara yang kedua? Perkara yang kedua ni ialah solat. Bagaimana solat kita, cukup ataupun tidak? Bagaimana solat kita sah ataupun batal, mengikut rukun, syarat dan sebagainya, ataupun kita main belasah saja. Jadi solat ini kita kena sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT sebagai tanda kehambaan kepada Allah SWT. Sebab apa? Yang pertama, dalam keadaan kita solat itu kita ada qiyam, kita berdiri sebagai seorang hamba Allah SWT. Kita ada rukuk, tunduk kepada Allah SWT. Kita nak tunduk kepada Allah SWT ni, biar tunduk sungguh-sungguh. Kalau manusia, jangan kita sampai sama aras tunduk kita tu sama dengan rukuk. Jadi ketika mana kita rukuk tu, kalau kita berhadapan dengan Allah SWT, rukuk biar sungguh-sungguh, biar rapat tu. Ini dalam kitab Minyatul Musalli disebut ni. Kalau kita letak separuh je, bermakna kita curi dalam perbuatan solat itu. Kalau kita 40 tahun dalam keadaan itu, 40 tahun tak boleh terima oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita mencuri dalam ibadah. Ini disebut dalam kitab Minyatul Musalli sebagai rujukan untuk kita. Ketika mana kita sujud, tempat di mana Allah menyatakan bahawa aku menerima lebih daripada tempat-tempat yang lain dalam ibadah solat untuk doa-doa hamba Allah. Maknanya kalau kita berdoa dalam rukuk, Allah terima. Ketika mana kita iktidal, ketika mana kita
dalam keadaan duduk dan bersujud, ketika itu kita berdoa, Allah terima. Ketika mana kita sujud itu, lebih-lebih lagi Allah suka dan Allah sayang. Allah nak dengar penelitian kita ketika mana kita sujud. Tapi kalau dalam salat jemaah ni, dalam salat jemaah kita nak sujud tu mengikut imam lah. Kalau kita kata imam dah bangun, janganlah sampai kita ni tak bangun-bangun lagi. Pasal apa? Kita khusyuk dengan bacaan kita tu. Ketika mana kita berjemaah, kita ikut imam. Ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk kita mengikut dia. Tapi kalau kita solat bersendirian, kita nak sujud lama mana pun terpulang pada kita, tidak ada halangan. Bacalah dengan doa-doa yang maksur, yang boleh memberikan suatu suntikan kepada rohani kita, nak tambah iman kepada Allah, nak tambah kecintaan kita kepada Rasul, nak tambah sayang kita kepada agama Islam sekarang. Kita sebut. Tu ketika kita sujud. Jadi solat ini merupakan pencegah kepada kemaksiatan, mencegah daripada perbuatan-perbuatan mungkar, dan dia juga merupakan penerang kepada kehidupan manusia. Manusia yang sentiasa berada dalam keadaan solat dan beribadah kepada Allah SWT, diberi balasan oleh Allah SWT yang tidak putus-putus. Baik. Jadi solat merupakan cahaya yang menerangi kehidupan seorang pelakunya. Bererti orang-orang yang tidak solat sentiasa berada dalam kegelapan dan kejahilan. Jelas? Maknanya kita diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aqimis solah, dirikanlah olehmu akan solat. Wa aqimus solah, juga seruan supaya kita laksanakan ibadah solat. Besarnya hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah solat. Jadi dalam ibadah ni kita kena sabarlah. Bila mana Allah nyatakan kamu kena laksanakan solat, kita sabar. Pasal apa? Sebab ni perintah daripada Allah, bukan daripada perintah seseorang ataupun mana-mana organisasi. Kamu kena laksanakan solat. Pasal apa? Ini perintah aku. Tak. Tetapi ini perintah daripada Allah SWT, yang mana rasul-rasul yang terdahulu juga diperintahkan supaya menyembah diri kepada Allah SWT. Dan solat-solat ini juga dimaksudkan dalam kitab fiqh sebagai berdoa kepada Allah SWT. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat itu dari segi bahasanya ialah kita berdoa kepada Allah SWT, kita bermohon. Tengok cantiknya Allah SWT susun. Nak angkat takbir, Allahu Akbar, kita sebut nama Allah SWT yang maha besar. Kemudian kita mulakan dengan doa iftitah, pembuka kepada solat kita. Diteruskan dengan rukun, iaitu kita membaca Fatihah. Dan dalam Fatihah kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan sekalian alam. Ini akidah, iktikad kita, pegangan kita, supaya kita tidak jadi orang-orang yang liar, supaya kita tidak jadi manusia-manusia yang tidak ada hubung kaitnya dengan agama Allah SWT. Bila mana kita sebut Alhamdulillah, itulah di antara ikatan kita dengan Allah SWT. Allah sebagai tempat kita bermohon, Allah sebagai tempat kita bergantung. Siapa Allah? Tuhan sekalian alam. Itu dia. Kemudian dengan bacaan surah sunat ni dan sebagainya, kita takbir lagi. Dalam solat inilah disebut sebagai kita ada zikir, kita ada tahmid, kita ada tasbih. Mana tasbih? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu tasbih. Doanya di mana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Doa. Maknanya lengkap dah dalam solat itu, dengan doa, dengan takbir, dengan tahmid dan tasbih ini. Cukup lengkap dah. Maknanya itu di antara latihan-latihan yang boleh menguatkan bukan sahaja fizikal kita, tetapi juga menguatkan rohani dalam hati ini. Jadi suci hati kita, bersih hati kita, kita dapat laksanakan dengan perkara yang baik.
Jadi solat juga merupakan satu di antara lambang yang memisahkan di antara orang-orang Islam dengan orang kafir. Bila sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma farqu bainana ya Rasulullah?" Apakah pembeza di antara kita dengan orang-orang yang kafir ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, as-salah. Pembeza di antara kita dengan orang-orang kafir ialah solat. Solat yang dilakukan oleh orang-orang Islam, dia ada apa kita sebut tadi, dengan ciri-cirinya, dengan ada nilai-nilai kebersihannya. Nak solat, nak bertemu dengan Allah SWT, dianjurkan kita tutup aurat, dianjurkan kita supaya suci daripada hadas kecil ataupun hadas yang besar. Pasal apa? Kita nak letakkan suatu kesucian ketika mana kita mendirikan solat itu sendiri. Nak jumpa dengan siapa ni? Nak jumpa dengan yang maha berkuasa, iaitu Allah SWT. Setengah-setengah yang agama lain kadang-kadang tak cara pun harusan ni. Nak berhadas ke tak berhadas ke, yang penting dia boleh bakar colok, siap. Muah-muah dah siap, habis. Habis gitu. Hak lain pun kadang-kadang dengan macam-macam cara sendiri. Tetapi dalam agama Islam, kesucian bermula daripada wudu sehinggalah kita selesai bagi salam. Semuanya Allah SWT nak beri pahala kepada kita. Betapa besar dan kasih sayang Allah SWT kepada umat Islam, muslimin, mukminin yang muttaqin, yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah SWT. Jadi solat merupakan cahaya kepada manusia. Nak dapatkan cahaya kepada kita ni, maknanya kita memperbanyakkan solat, sama ada solat-solat yang fardu ataupun yang sunat. Itu dia cerita dia. Baik. Seterusnya disebut pula sedekah. Sedekah pula sebagai bukti iman, iaitu bukti yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang manusia. Sama ada perkara yang dikatakan sedekah itu sedekah sunat ataupun sedekah yang wajib ke atas diri manusia. Apa dia sedekah sunat? Kita nak bagi sahabat-sahabat kita bantuan dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita diberikan kelebihan dari sudut harta benda di sisi Allah SWT. Allah beri kepada kita, maka kita melunaskan sedekah kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan bantuan ataupun yang tidak senasib dengan kita beri. Itu sedekah. Yang wajib pula zakat. Zakat yang kita keluarkan setahun sekali itu, ataupun kita bekerja di mana-mana institusi, dengan hasil pendapatan kita itu kita keluarkan zakat juga, zakat pendapatan. Kalau kita menternak haiwan, zakat ternakan. Kalau kita ada tanam tanaman, zakat tanam tanaman. Zakat barang perhiasan juga diberikan sebagai suatu perkara yang boleh memberikan rasa ambil berat kita kepada saudara mara kita, sahabat-sahabat kita ataupun jiran-jiran kita yang hampir dengan kita. Nak mengelakkan manusia ini daripada perasaan mementingkan diri sendiri, tamak dan rakus kepada harta benda sehingga tidak mempedulikan kepada orang lain. Yang ni Islam larang. Kamu nak cari harta, carilah, tapi pastikan harta yang kamu cari itu harta daripada yang halal. Yang kedua, tujuan ataupun ke mana kita nak menghalakan harta yang kita perolehi itu, maka kita laksanakan ke jalan-jalan kebaikan. Barulah dikatakan sedekah itu diterima oleh Allah SWT. Banyak dalam poket ni nak sedekah kawan kepada awak, bukan kerana apa? Bukan kerana nak berikan suatu bentuk timbal balas. Saya beri sedekah kepada awak ni, awak mesti balas kepada saya dengan sesuatu benda, bukan. Saya beri sedekah kepada awak ni kenapa? Kerana nak diberikan pujian. Akulah orang yang dermawan, akulah orang yang memiliki harta benda yang boleh beri kepada orang lain. Juga kita kena jauhi sifat ni.
qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Kamu berkata baik, kamu menganjurkan sesuatu perkara yang boleh memberi manfaat kepada kaum muslimin, lebih baik daripada kamu menyatakan sedekah, memberikan sedekah. Tetapi sedekah yang kamu laksanakan itu yatba'uha adha, yang mana diikuti dengan sering ungkit mengungkit. Mudah ingat ke hari itu aku beri kamu dah banyak mana dah? Dah banyak dah beri kamu ni. Ungkit daripada sekecil-kecil pemberian sehinggalah kepada sebesar-besar pemberian. Ungkit. Maka dengan ungkitan yang kita buat tu tak dapat pahala di sisi Allah SWT. Allah padam balik. Sebab tu Allah kata qaulun ma'rufun, kamu menyatakan perkara yang baik, ajak manusia kepada kebaikan, lebih baik daripada kamu bersedekah. Banyaknya sedekah hari ni. Oh banyak. Beribu-ribu aku sedekah hari ni. Hari ni 2-3 ribu, esok 2-3 ribu lagi. Oh banyak sedekah awak. Nah, tengok Allah siapa pula aku. Gitu. Nah, jadi mu tak ingat ke? Aku dah bagi banyak dah sumbangan untuk masjid ni. Aku dah bagi banyak dah sumbangan untuk kamu ni. Maka Allah SWT padam perkara itu, na'udzubillah. Jadi sia-sia je apa yang kita buat. Jadi nak menjadikan sebagai sedekah itu sebagai suatu bukti keimanan yang sempurna, kita bagi dengan penuh ikhlas. Bagilah apa yang kita sayang. Ni kita masuk di rumah, jiran sebelah dapat hidup apa yang kita masak. Kambing orang tu sebelah tu, Pak Mak Western. Beli baru tadi. Dua bekas, dua bungkus. Orang ni masak kambing ni sebelah, dia perasan. Jadi kalau kita ni menyedari bahawa saudara kita ataupun jiran kita ni dapat hidup bauan tersebut, maka kita bagi sikit. Itu anjuran Islam lah. Kadang-kadang awak senyap je buka tikap so ni, member sebelah baru dah harap tak bagi. Contoh mu aku kat mana mu gitu. Tapi anjuran Islam, kalau sekiranya dapat dihidup, mana kita kena bagi. Ni bagi juga. Kalau kita masak gulai misalnya, ayam habis dah kita bahal. Pak mana dah ayam? Tak ada ustaz dalam perut mereka dah. Apa yang kamu bagi pada sebelah? Kami bagi kuah je. Bagi kuah saja. Tak apa dah ustaz, waktu pun kita bagi dah. Kalau kita tak bagi langsung, jangan gitu. Jadi kita bagi sesuatu yang baik, yang mana kalau kita dalam bab makanan, kita bagi yang sama macam kita makan juga. Dalam bab yang hak lain misalnya, bantuan dan sebagainya, juga kita memberikan. Jangan kita pilih kasih dan sebagainya. Kalau pilih kasih ni lah kita bimbang, takut Allah Subhanahu Wa Taala juga pilih kasih kepada kita. Sekala mana Allah SWT nak beri rezeki kepada manusia, Allah juga pilih kasih. Orang ni dia berkira-kira terhadap saudara dia. Orang ini dia berkira-kira ketika mana dia nak memberi. Maka hari ni aku juga berkira-kira kepada orang ni. Sila hari bulan tak dapat terus kepada kita rezeki. Kita nak kata apa? Kan? Jadi anjuran Rasulullah SAW melalui hadis ini tentang sedekah, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita mengharapkan balasan daripada manusia. Tak dapat pujian daripada manusia pun tak apalah. Yang penting kita dapat diberikan suatu keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih penting. Orang tak beri, orang tak ucap pun terima kasih kepada kita. Kita memang terasa juga rasa tak terima kasih pun ke kita dah bagi dah. Tak apalah. Macam mana? Kita ambil positif bahawa Allah SWT akan beri lebih kepada apa yang dah kita beri. Kita beri apa yang kita sayang, maknanya Allah akan gantikan perkara itu dengan hak lebih baik. Itu adalah hadis. Kadang-kadang yang kita kata realiti ni tak begitu. Selipar lama dah, nak koyak dah. Hilang selipar kat masjid. Siap. Siapa ni ambil selipar ni? Selipar koyak. Patut-patutnya cari dah hak lain. Tapi disebabkan aku sayang pun selipar tu. Pasal apa? Ada kenangan. Kenangan. Simpan. Kena ambil dia orang. Sayang. Aku dapat orang yang ambil selipar aku tu. Siap.
Aku nak buat tindakan. Dah gitu. Ya. Allah kata tak apalah kalau slipper kita hilang di masjid. Ada juga tanda kita mari masjid. Jangan sampai slipper kita pun tak ada di masjid. Tak pernah mari. Adakah slipper kita yang datang ustaz? Tak lah, kita lah mari. Tahu kan slipper kita jalan gedu-gedu. Tahu mana slipper? Slipper je jalan. Dah mana orang ni? Orang duduk kat rumah. Boleh jadi tak? Tak jadi. Maknanya kita yang menggerakkan diri kita untuk sampai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Nah, ya? Apa sahaja kita pakai, seliput ke, kasut ke, benda ke, sampaikan diri kita ke rumah Allah SWT. Allah sampaikan kita ke tempat yang kita mahu, okay? Tempat-tempat yang baiklah. Nah, orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat ke syurga Allah SWT apabila seseorang yang mana di atas muka bumi ini, dia hidup atas dunia ini, dia mudah untuk ke rumah Allah. Dia mudah untuk ke tempat-tempat yang baik, tempat pengajian ilmu dan sebagainya. Tempat untuk membersihkan jiwa terhadap perkara-perkara dosa. Dia datang untuk bertemu dengan para alim ulama. Dia bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik untuk dapatkan nasihat. Macam mana kalau saya bersalah pun dah banyak sangat, tak terdaya aku nak buat ni. Maka sahabat dia pun memberikan nasihat-nasihat yang baik. Dengan asbab daripada itu, dia dan sahabat dia dipermudahkan oleh Allah SWT ke syurga Allah SWT. Nampak? Itu kita ni. Baik. Banyak lagi ni? Tak banyak dah, sikit. Wasabru diya'un. Dan sabar itu sebagai sinarannya. Sinaran yang gemerlapan. Sabar-sabar ni berapa ada beberapa perkara yang kita dituntut dalam erti sabar. Dia ada 3 perkara. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ya, kita laksanakan ibadah solat, kita laksanakan ibadah puasa, ibadah zakat, kita tunaikan ibadah haji dan sebagainya. Kemudian kita melaksanakan apa yang dituntut oleh agama Islam, maka kita bersabar di atas ketaatan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menjauhi perkara-perkara maksiat. Sabar dalam perkara maksiat. Maknanya kita tidak mahu letakkan diri kita ini dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kemungkaran kepada Allah SWT. Tahu ada perkara maksiat, aku tak mahu pergi. Pasal apa? Perkara ini maksiat. Aku tak mahu pergi. Sebab apa? Sebab perkara ini mungkar. Ya? Dia pun darjat dia. Darjat dia, tuan-tuan. Kalau orang yang taat dan sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT, dia dapat 300 darjat. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, 300 darjat. Tetapi kalau orang ini boleh sabar dalam menjauhi perkara mungkar dan maksiat, maka Allah akan beri 900 darjat. Maknanya besar sungguh darjat yang Allah SWT kurniakan bagi orang yang menjauhi maksiat. Maksiat ni apa dia? Maksiat ni perkara-perkara yang bukan sekadar bila kita gambarkan maksiat ni perkara yang berkaitan dengan hubungan di antara lelaki dan perempuan. Hak kita kata tutur bicara kita, kalau kita tak jaga, kita banyak menggunakan lidah kita ini untuk memperkatakan sesuatu yang tidak ada pada sahabat kita, juga disebut sebagai maksiat. Anggota tubuh badan kita ini, kita tidak melakukan apa yang sepatutnya, kita melakukan perkara-perkara jenayah, juga merupakan maksiat. Jadi ketika mana seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala dia menjauhi daripada perkara-perkara ini, Allah sedia untuk memberikan 900 darjat bagi dia. Nampak besar tak? Ya, bila kata besar ni, inilah di antara galakan yang Allah SWT kurniakan kepada manusia. 2. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang Allah SWT akan datangkan. Takdir ni kita tahu tak takdir kita ni apa? Takdir Allah SWT letakkan kita pada malam ni duduk dalam masjid. Apakah selepas daripada kita keluar daripada masjid ni kita tahu dah takdir kita apa? Tak tahu kan? Tapi bila mana Allah SWT menetapkan perkara itu dan berlaku kepada kita, maka kita kena sabar juga. Sabar, ya. Dalam cerita Ahmad Al-Baq ada, wahai Syawal, lepas ini kamu balik ke rumah kamu akan ada satu kejadian. Apa yang kamu kena buat? Sabar. Jin ke apa ke? Manusia. Maknanya manusia boleh ikut arahan jin.
Dan kalau manusia boleh ikut arah haji, takkan manusia tak boleh ikut arah Allah SWT, kan? Dapat, okey, buka tangan, dapat dua barang. Oh, gembira sangat Syawal. Pasal apa? Dapat makan habuan daripada harta Ahmad Al-Baq. Nah, hak ni hak kita minta dengan Allah SWT. Ya, kita minta dengan Allah SWT supaya kita ni sentiasa jadi orang yang sabar. Bila jadi orang yang sabar ni bukan makna kita letakkan diri tu, tak apalah, orang nak buat apa benda pun buatlah, bukan. Sabar dan arti kata kita bertindak mengikut rasional selepas mana kita buat penilaian. Kalau aku buat begini, apa kesan dia? Kalau aku buat begini, apa kesan dia? Positif ke negatif? Nah, selepas mana kita buat penilaian, kita dah memikirkan secara masak-masak, baru kita buat tindakan. Nah, dia maknanya tidak terburu-buru untuk melakukan sesuatu perkara tanpa usaha paksa ataupun kita kata mengikut hawa nafsu semata-mata. Itu cerita dia. Kemudian yang seterusnya Al-Quran. Ya, jadi kalau Al-Quran ini untuk kita baca Al-Quran, Al-Quran jadi syafaat untuk kita nanti. Bukannya Al-Quran itu jadi hujah kepada kita. Sebab itu disebut Al-Quran hujjatun laka, maknanya biar Al-Quran ini jadi hujah kepada kita. Maknanya kita nak Al-Quran ini menjadi sahabat. Bila kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, Al-Quran boleh membantu kita di saat kita berada di alam barzakh ataupun di mana kita berada dalam alam mahsyar nanti. Nah, jadi kita dapat berhujah dengan dalil-dalil ataupun kita kata sumber-sumber yang sahih. Nah, jadi hujah bagi kita. Orang nak lawan tentang Islam, kita dapat berhujah. Kenapa? Kerana Islam ini agama yang Allah SWT akui agama yang terbaik. Itu dia ada dia punya dalil-dalil dan hujah-hujah dia. Janganlah nanti Al-Quran jadi hujjatun alaika. Kamu diberikan Al-Quran, kamu bertanggungjawab tak dengan Quran? Apa tanggungjawab kita? Baca dah, fahami tidak ayat-ayat Al-Quran, ya? Kamu hayati tak apa yang diajarkan daripada Al-Quran Al-Karim? Al-Quran Al-Karim ni apa dia? Mukjizat yang Allah kurniakan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, jadi panduan kita sampai akhir zaman. Dua perkara yang menyebabkan manusia tak akan sesat bila mana jaga dua perkara ni. Satu Al-Quran, satunya hadis Rasulullah SAW. Maka kita dituntut ni nak jadikan diri kita ni disayangi oleh Allah SWT. Lazimi Al-Quran, sentiasa bersahabat dengan Al-Quran dan menghayati serta kita terjemahkan Al-Quran dalam perbuatan kita sehari-harian, ya. Kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ada di kalangan manusia di pagi-pagi harinya, ya, yang menjual dirinya untuk memelihara diri daripada siksaan Allah. Jual ni bukan dia jual diri dengan harga yang murah, tak. Maknanya dia meletakkan diri dia ni, aku ni melakukan perkara ini kerana Allah SWT, nak dapatkan suatu pembelaan, nak dapatkan kasih sayang daripada Allah SWT, ya, yang mana Allah SWT dapat memelihara kita ini daripada siksaan-siksaan. Ya Allah, pada hari ini aku beribadah kepadamu, ya Allah, mudah-mudahan engkau terimalah, ya, ibadat kami. Itu maknanya kita jual diri kita ni supaya Allah beli apa? Beli ibadah kita itu dan Allah terima. Maksudnya gitu. Satu golongan lagi disebut, ada juga di kalangan manusia yang mereka berpagi-pagian, bermula daripada awal paginya sehinggalah kepada bertemu balik pada pagi esoknya, yang mana mereka ini membinasakan diri mereka sendiri. Nah, maknanya dia lupa kepada Allah, dia tak mahu ikut apa yang dianjurkan dalam agama Islam. Bila bersahabat, sahabatnya yang tidak baik, tidak menghormati di antara satu sama lain. Nah, kita duduk hidup berjiran dan bermasyarakat dalam satu taman, kita tak kenal di antara satu sama lain, tak kenal. Nah, ya, tak pernah bersapa dan sebagainya. Maka kita duduk dalam keadaan diri kita sendiri mengasihkan daripada masyarakat. Itu rugi. Rugi di dunia dan rugi kita di akhirat. Sebab apa? Kalau kita perasan dalam bacaan talqin kan, disebut siapakah saudara-saudara kamu? Maka kita nak jawab apa? Kalau kita duduk bersendirian. Nah, kalau kita duduk dalam keadaan kita ni bersama dengan jamaah kita di sini, ya, jamaah masjid, Muamalah Syarif,
Bila siapakah yang dikatakan saudara-saudara kamu? Saudara-saudara kami adalah orang-orang Islam, saudara kami yang bersama-sama kami, yang sentiasa berada di rumah-rumah Allah SWT. Boleh kita jawab dengan penuh lancar dan kita tak rasa takut kepada Allah SWT. Ya? Jadi itulah yang antara apa yang disebut daripada hadis ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, kita dapat menyucikan diri kita daripada sebarang perkara yang negatif, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sama-sama berhijrah. Dan baru ni kita masuk dalam awal Muharram, nak melakukan suatu penghijrahan, perpindahan daripada satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik. Kalau keadaan itu dah baik, maka kita tambah lagi menjadi kebaikan. Hak sebelum ini kita kurang kepada agama Allah SWT, marilah kita bertekad untuk kita sama-sama melaksanakan tuntutan Allah SWT, tuntutan Rasul dan agama Islam ini dengan sepenuh dan sungguh-sungguhnya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kembali memandang kita dengan pandangan rahmat dan mengangkat segala apa musibah yang Allah SWT sediakan. Sebelum berlakunya perkara musibah, Allah angkat dan jauhkan daripada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.